Hukum tanam pokok di kuburan. Nabi buat apa tadi? Bila Nabi dengar dua kubur tu diazab, Nabi ambil pelepah pokok, Nabi belah dua, satu bahagian. So di sini ada berlaku perbincangan sikit. Para ulama, majoriti ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mereka kata hadis ni menjadi bukti untuk sunat tanam pokok di kubur. Kenapa sunat? Kerana mereka faham Nabi pancapkan pelepah tamar tu sebab pelepah tamar tu berzikir. Sebab Nabi kata la'allahu yukhaffafu anhum al'azab ma lam yaybisa, selagi mana ia tak kering, dia basah lagi, maka akan diringankan azab. Pasal apa diringankan? Mereka kata sebab pokok berzikir. Jadi zikir pokok tu menyebabkan ringannya azab. Sebab tu kita tengok dekat Malaysia ni banyak orang tanam pokok kat kubur. Betul tak? Setuju? Macam lebih daripada Nabi tak? Macam lebih daripada Nabi. Okey, kita tengok pandangan yang kedua. Al-Maziri, seorang ulama daripada daripada Maghribi, daripada belah-belah barat lah, Maghribi Andalus. Qurtubi, ulama mazhab Maliki. Khattabi dan Qadhi Iyad dan juga At-Tibi, ni ulama-ulama hadis ni, dia orang kata tanam pokok ni tak ada kelebihan apa. Yang diringankan azab ni bukan sebab pokok tu, sebab tangan Nabi tu, berkat tangan Nabi tu, itu yang meringankan azab. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang lain, riwayat lain dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW, hadis Jabir, yang mana Nabi SAW kata fa ahbabtu bi syafaati ay yuraffah anhum al-azab. Aku suka dengan syafaat aku, kata Nabi, dengan syafaat aku akan diringankan ke atas mereka azab. Maksudnya yang meringankan azab tu sebabnya memanglah Allah yang bagi ringan, tapi penyebabnya adalah syafaat Nabi, bukannya pokok tu semata-mata. Buktinya Nabi tak buat kat kubur lain, Nabi hanya buat di kubur orang. Dan yang ketiga, kalau betul lah pokok menyebabkan azab menjadi ringan, dah tentu Nabi akan tanam pokok, bukan pacak pelepah saja, kerana pokok akan kekal basah, kerana Nabi sayangkan umat dia. Maka sebab itu, kalau ikut tanyalah pendapat saya lebih cenderung untuk kata ia khas untuk Nabi SAW. Tapi Ustaz, macam mana orang Melayu tanam pokok? Tak apalah, adalah pendapat ulama kata gitu. Tapi kalau orang tanya kita buat ke tak? Kita tak buat lah, kerana itu khas untuk Nabi. Tapi Ustaz, orang sebelah rumah saya buat. Tak apalah, dia ikut pandangan ulama juga, benda khilaf. Kita pilih pendapat yang kita rasa tepat, dia pilih pendapat yang dia rasa tepat. Sebab kubur tu pun bukan kubur kita, kubur mak dia. Betul tak? Yang kita pergi buat kat kubur keluarga kita umpamanya, yang dia nak sibuk buat apa? Kubur keluarga kita, bukan kubur mak. Kalau orang semua ada fikiran macam ni, selesai masalah, tak payah gaduh dalam masyarakat. Betul tak? Ada orang nak buat, ada orang tak nak buat. Ada tak ulama kata tak perlu buat? Ada. Ada tak ulama kata boleh buat? Ada. Kalau nak bincang dalam isu ilmiah, kita bincang. Tapi bila pergi ke lapangan, hang ikut cara hang dan keyakinan hang, aku ikut cara aku dan keyakinan aku. Kerana benda ni memang ulama beza pendapat. So apa masalah? Dia yang jadi masalah ni bila kita paksa orang ikut mazhab kita. Itu masalah. Buat kubur ni memang masalah, kan? Kadang-kadang ada yang kena pulau disebabkan apa? Sebab dia tak nak buat benda yang ulama khilaf. Saya tak nak tanam pokok. Wahabi lah ni. Sejak bila ikut Wahabi ni? Pasal apa pula Wahabi saya ikut Qurtubi? Qurtubi lahir sebelum Wahabi lagi. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Qurtubi dah sebut. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Al-Khattabi dah sebut. Saya setuju dengan pendapat mereka je.
Dan Nabi tak tanam pada pokok lain, tak tanam pokok langsung di kubur. Nabi cuma letakkan pelepah tamar. Sepatutnya hang kalau ikut Nabi, cacak je lah pelepah tamar. Tapi dia kata tak. Ada ulama faham pokok. Tak apa, kita beza kat sini. Awak buatlah pada kubur yang awak ada kuasa. Saya buat kubur pada yang kubur keluarga yang mana saya ada kuasa. Tapi ustaz, kami saudara. Kubur kongsi adik-beradik macam mana? Bukan kubur kongsi dengan adik-beradik, maksud kubur tu keluarga. Dan kita adik-beradik beza. Tengoklah siapa yang lebih berkuasa dan lebih dominan. Kalau kita yang lebih berkuasa dan dominan, orang dengar cakap kita umpamanya, tak buat lah. Tapi dia orang nak buat juga soal ramai, saya tak boleh lawan. Tak apa. Nanti kat kubur kita pesan, nanti kubur saya jangan tanam apa-apa, kerana saya mengharapkan doa daripada awak semua. Bukan pokok yang ditanam. Saya nak doa daripada awak semua, doa untuk saya. Ni tanam pokok banyak-banyak tapi doa lupa, tak kena juga. Kerana doa tidak ada khilaf, memang sampai. Yang ada khilaf pokok, tapi kita duk tahan pokok, doa lupa, tak kerugi. Betul tak? Benda khilaf kadang-kadang kita duk tahan kan, duk tahan bacaan Quran sampai ketak pada si mati, memang khilaf. Tapi doa ada khilaf, doa tak ada khilaf. Yang tak ada khilaf ni buat dulu. Lepas tu bila dah buat doa banyak-banyak, then barulah kita pergi pada isu khilaf. Nak buat isu khilaf tak apalah, bagi saya sampai bacaan Quran, tapi saya doa saya dah baca dah umpamanya kan. Okey. Macam tadi tu, macam orang letak batu rendah, batu sungai tu kan, dia tanah tu, maksudnya batu sungai tu tidak bagi apa-apa maksud lah, begitu. Ya. Kalau ikut pandangan tu memang tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada. Cuma jangan dibina lah. Cuma adalah fatwa mufti wilayah disebut kepuk ni dibenarkan, tetapi jangan melampau dalam pembinaan dia, kerana nak menjaga tanah daripada supaya tidak lari. Masa itu termasuk dalam perkara yang darurat lah. Sebab kita, negara kita banyak hujan kan, jadi memerlukan sesuatu untuk memegang tanah tu supaya tanah tu tak lari. Jadi ada fatwa mufti wilayah telah keluarkan, dia kata jangan melampau terlalu tinggi, jangan bermewah-mewah sampai letak jubin berkilat-kilat bagai. Cukuplah hanya sekadar yang standard. Sekarang ni standard dah kan. Saya ingat di Kuala Lumpur dia jaga dah sekarang ni standard. Yang tu saja cukup memadai. Okey? Baik. Tapi sebenarnya kalau tak bubuh pun, letak bata je tepi-tepi tu, tanamkan sikit supaya lekat dekat dalam tanah. Saya ingat okey kot. Batu nisan tu batu yang kita buat kan, batu sungai tu difahamkan dia kata batu itu akan terpuing tinggi dan sebagainya. Sama juga, dia ambil pemahaman yang sama. Ya. So dalam konteks ni memang tak ada. Sebenarnya yang meringankan azab ni bagi saya yang tepat adalah kerana syafaat Nabi. Okey? Terus dulu. Kita masuk satu bab lagi insya-Allah. Ya, satu batu. Kita dua batu, macam mana? Dibolehkan lah. Kerana ada hadis Nabi membenarkan letak batu di kubur ni. Hadis apa nama sahabat tu, Osman bin Mas'ud kan. Nabi kata, Nabi benarkan untuk letak batu sebagai tanda itu adalah kubur. Jadi kalau kita letak dua pun sebagai tanda orang tahu letak dua ni kubur. Okey lah. Cuma tak perlulah pergi letak ayat Quran dekat kubur semua, tak dibenarkan lah. Tulis nama, ulama berbeza pendapat. Kerana ada hadis riwayat Nasai, Nabi larang untuk tulis. Tapi mazhab ulama, mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak letak menyebabkan orang tak kenal kubur siapa, maka dibenarkan sekadar untuk kenal kubur tu kubur siapa. Maka tak mengapa, diberi rukhsah lah. Okey. Jiruh air ini sebenarnya untuk tanah tu tak lari. Memang ada hadis Nabi jirus air di tanah kubur untuk tanah tu tidak ditiup angin. Ke Arab Ha? Dekat belah negara Arab. Ya. Dekat Malaysia dia tidak memang full tanah merah. Ya, kalau tanah merah tak perlulah kita siram lagi dah. Cuma adalah sebahagian ulama sebut tafaul untuk memberi sejuk kepada orang yang berada di bawah, tapi sebenarnya tak perlulah. Kerana memang letak air itu untuk menetapkan tanah supaya tak terbang ditiup angin sahaja. Tapi perbuatan hirup tu bukan hari bersifat umum ada. Ya. Hirup
Bukan bersifat umum. Jirus. Tak, maksudnya memang disebut di jirus air itu untuk menetapkan tanah, dan tidak ada dalil lain menyebut letak air itu untuk menyejuk orang di bawah. Tak ada. Di bawah tanah tu kan. Tak ada. Jadi dia hanya untuk menetapkan tanah saja supaya tidak diterbangkan oleh angin. Sebab tanah di Arab kan dia ringan kan. Konteks berbeza. Konteks beza. So sebab itulah kadang-kadang kita pun tengok jugalah kan, dia macam ada upacara yang nak sulung dulu jeruk jangan bagi habis, tunggu orang belakang sikit. Dia macam lain sikit lah daripada apa yang saya tahu lah, yang saya belajar kan. Saya belajar sekadar untuk menetapkan tanah saja. Okey.